Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-22 daripada 25 Rasul yang wajib kita imani. Baginda merupakan salah seorang Rasul di kalangan Bani Israel yang juga merupakan keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Zakaria alaihissalam ini seorang tukang kayu yang bekerja sendiri. Baginda mempunyai seorang isteri yang bernama Asya. Sejak awal perkahwinan lagi, mereka tidak dikurniakan anak kerana Asya adalah seorang yang mandul, iaitu tidak dapat melahirkan anak. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah, baginda sering diperlakukan secara kasar oleh mereka. Maki hamun yang dilemparkan daripada mereka sudah sebati dengannya. Tanpa terasa penat dan lelah dalam melaksanakan perintah Allah, Nabi Zakaria alaihissalam meneruskan usaha dakwahnya sehingga usianya benar-benar tua, iaitu 90 tahun. Baginda mula bimbang, siapakah yang akan menjadi pewarisnya kelak untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah ini. Lantas Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah pada suatu malam yang sunyi di mihrabnya dengan suara yang lembut. Doa Nabi Zakaria alaihissalam ialah, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap warisku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah aku dari sisi Engkau seorang putera yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yaakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diredai. Surah Maryam ayat 4 hingga 5. Kawan-kawan sekalian, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Allah mendengar rintihan Nabi Zakaria alaihissalam dan memakbulkannya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 7 iaitu, Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan, yakni beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Allah telah mengutuskan malaikat untuk menyampaikan berita gembira itu. Mendengar berita tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam merasa ragu dan seolah-olah tidak percaya kerana dirinya telah tua dan isterinya pula mandul. Melalui malaikat yang diutuskan oleh Allah, Allah berfirman, Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu, yakni waktu itu, belum ada sama sekali. Surah Maryam ayat 9. Setelah itu, Nabi Zakaria alaihissalam bermohon lagi agar Allah memberi suatu tanda bahawa isterinya hamil. Maka Allah berfirman, Tanda bagimu adalah bahawa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sihat. Surah Maryam ayat 10. Ini bermakna baginda tidak boleh berbicara dengan sesiapa pun kecuali menggunakan isyarat sahaja. Walaupun begitu, baginda masih dapat melaksanakan zikir dan bertasbih di dalam hati seperti yang diperintahkan Allah. Masya Allah, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Allah. Hari yang dinanti-nanti telah tiba. Akhirnya impian Nabi Zakaria alaihissalam dan isterinya tercapai dengan lahirnya seorang anak lelaki yang menjadi pilihan Allah. Anak tersebut ialah Nabi Yahya alaihissalam. Kawan-kawan sekalian, Allah telah memberi keistimewaan kepada Nabi Yahya alaihissalam pada zamannya. Allah telah menganugerahkan baginda kecerdasan otak dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu Allah. Allah juga telah mengajarkannya memahami dan mempelajari Taurat.
Bukan sekadar mempelajarinya sahaja, malah baginda mengamalkannya juga. Selama hidupnya dengan izin Allah, baginda tidak pernah melakukan dosa. Banyak berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapanya. Baginda juga seorang yang lemah lembut dan tawaduk serta kerap menangis kerana takutkan azab Allah. Baginda tidak takut dicerca dan tidak takut diugut oleh pihak pemerintah demi menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Ini terbukti apabila Nabi Yahya alaihissalam menentang rancangan perkahwinan di antara seorang penguasa dengan anak saudaranya sendiri. Walau bagaimanapun, perkahwinan tersebut haram menurut ahli kitab sebagaimana juga diharamkan ke atas kaum muslimin. Oleh kerana itu, Nabi Yahya alaihissalam telah menyebarkan berita pengharaman perkahwinan tersebut. Penguasa yang dimaksudkan itu ialah Herodus. Herodus seorang yang jahat lagi fasik. Manakala nama anak saudara yang ingin Herodus kahwini ialah Herodia. Herodia seorang gadis yang amat cantik dan bertubuh lampai. Disebabkan berita larangan itu telah tersebar dan menjadi bual bicara orang ramai, Herodia menjadi sedih dan menyimpan dendam terhadap Nabi Yahya alaihissalam kerana menentang keras impiannya itu. Ibu Herodia juga menyimpan dendam terhadap Nabi Yahya alaihissalam sehinggakan merancang sebuah pembunuhan terhadap baginda. Apakah rancangannya itu? Kawan-kawan sekalian, dalam diam, Herodia dan ibunya telah merancang sesuatu. Pada suatu hari, ibunya telah menghias Herodia dengan hiasan yang lebih menawan daripada kebiasaan dan mengenakan pakaian yang amat cantik. Dengan bersenjatakan kecantikannya, Herodia cuba menggoda dan mempengaruhi bapa saudaranya sendiri iaitu Herodus. Herodia telah pergi berjumpa Herodus dan menari di depannya. Herodus telah terpesona dengan godaan Herodia dan berkata, Sebenarnya apa engkau inginkan daripada aku? Herodia pula menjawab dengan jawapan yang telah diajar oleh ibunya, iaitu, Aku menginginkan kepala Yahya bin Zakaria di dalam mangkuk ini. Tanpa banyak persoalan yang ditimbulkan, Herodus dengan senang hati menerima permintaan itu. Lantas dia memanggil orang suruhannya untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Dengan izin Allah, perancangan mereka berjaya. Orang suruhannya itu berjaya membunuh Nabi Yahya alaihissalam ketika sedang bersolat. Kemudian, kepalanya diletakkan di dalam mangkuk seperti yang dikehendaki oleh Herodia dengan berlumuran darah. Betapa keji dan kejamnya mereka. Kawan-kawan, begitulah sirah Nabi Zakaria alaihissalam dan anak baginda Nabi Yahya alaihissalam. Pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah yang pertama, walaupun Nabi Zakaria alaihissalam sudah lanjut usia, baginda tidak pernah berputus asa daripada berusaha dan berdoa kepada Allah untuk memperolehi seorang anak yang soleh. Yang kedua, Nabi Yahya alaihissalam sering menangis kerana takutkan azab Allah. Walau bagaimanapun, baginda seorang tegas terhadap orang yang mempermainkan hukum Allah dan ingkar pada perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, orang yang bertakwa akan sentiasa dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Jika melakukan kebatilan, dia akan sedar sendiri akan perbuatannya atau segera diingatkan oleh sesama Muslim.
Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Isa dilahirkan di Bait Lam, berhampiran dengan Baitul Maqdis. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah seorang daripada 5 Rasul Ulul Azmi. Semasa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, berhala-berhala tersungkur di bahagian timur dan barat. Syaitan-syaitan juga kebingungan kerana tidak dapat menemui Nabi Isa alaihissalam untuk mengganggunya. Ini kerana semasa baginda dilahirkan, malaikat mengelilinginya dan menurut ulama, setiap anak Adam yang dilahirkan akan dipukul oleh syaitan dengan tangannya di kedua rusuknya kecuali Maryam dan anaknya. Pada masa yang sama, kelihatan sebuah bintang besar menyinar di langit. Raja Persia ketika itu merasa khawatir terhadap munculnya bintang itu, lalu bertanya kepada dukun. Jawapan yang diberikan oleh dukun ialah adanya orang besar yang lahir di bumi. Kemudian, sang raja mengirim utusan dengan membawa emas, mur, yakni tumbuh-tumbuhan yang harum baunya tetapi rasanya pahit, dan kemenyan sebagai persembahan kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah sampai di Syria, mereka ditanya oleh Raja Syria tentang kedatangan mereka. Lantas, mereka menerangkan ada seorang bayi yang dilahirkan tanpa bapa tetapi boleh berbicara ketika masih di dalam buaian. Lalu, sang raja menyuruh utusan dari Persia itu datang ke istana beserta dengan hadiah. Manakala dia pula mengutus orang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis. Ini bermakna Raja Syria merasakan dirinya tergugat dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Allah Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara. Allah telah memelihara Nabi Isa alaihissalam dengan memberi ilham kepada ibunya Maryam bahawa utusan Raja Syria hanya datang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lantas, Maryam membawa anaknya lari ke Mesir dan tinggal di sana sehingga umur Nabi Isa alaihissalam 12 tahun. Menurut ulama, dari kecil lagi Nabi Isa alaihissalam telah memperlihatkan mukjizat dan karamahnya. Semasa berusia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam telah menerima wahyu dari Allah. Baginda diangkat menjadi Rasul di Bukit Zaitun ketika sedang bersolat bersama-sama ibunya. Ketika baginda menerima wahyu, malaikat mengelilinginya, manakala malaikat Jibril pula memberi sebuah kitab Injil kepada baginda. Penurunan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam tepat pada masanya. Ini kerana pada ketika itu masyarakat Bani Israel telah menyeleweng dari ajaran yang sebenar. Mereka bebas melakukan sesuatu perkara tanpa mengira batasan halal ataupun haram. Dengan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam cuba berdakwah kepada mereka dengan mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Mereka beramai-ramai meminta Nabi Isa alaihissalam membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya. Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Allah telah membekalkan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam ialah yang pertama, membuat burung dari tanah dan meniupnya jadilah seekor burung yang sebenar. Yang kedua, dengan izin Allah, baginda dapat menyembuhkan orang buta sejak dari kelahirannya hingga dapat melihat semula. Yang ketiga, dengan izin Allah, baginda dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak. Yang keempat, baginda dapat menghidupkan orang mati dengan cara memanggil dan mengusapnya. Yang kelima, dengan izin Allah, baginda boleh menceritakan apa yang mereka makan dan simpan di rumah. Berkatalah Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Yahudi, Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda, yakni kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu bersungguh-sungguh beriman, dan yakni aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu
dengan membawa suatu tanda, yakni mukjizat daripada Tuhanmu. Kerana itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Surah Ali Imran ayat 49 hingga 50. Namun kaum Yahudi masih tidak mahu mengakui kebesaran Allah, walaupun di hati mereka terdetik tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Pemuka-pemuka agama dari bangsa Yahudi semakin cemburu dan dengki terhadap Nabi Isa alaihissalam kerana pengaruh mereka semakin berkurangan di kalangan bangsa mereka sendiri. Mereka cuba pula dengan menabur fitnah ke atas Nabi Isa alaihissalam dan cuba menghasut pihak penguasa supaya menghukum baginda. Mereka berjaya menghasut pihak berkuasa yang kononnya Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya mahu menggulingkan pemerintahan dan menjatuhkan raja yang sedang berkuasa. Maka tidak lama kemudian datanglah salah seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang munafik, iaitu bernama Yahuda, kepada mereka semua. Yahuda berjaya membawa mereka semua ke tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Semasa pihak penguasa mahu menangkap Nabi Isa alaihissalam, Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Manakala Yahuda itu, Allah telah tukarkan wajahnya, warna kulit dan bentuk badannya seperti Nabi Isa alaihissalam. Pihak penguasa telah menangkap Yahuda yang pada sangkaan mereka Yahuda itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia telah dibawa ke sebuah kawasan lapang dan disalibkan di khalayak ramai. Cerita pengangkatan Nabi Isa alaihissalam dikisahkan oleh Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 55. Menurut ahli tafsir, baginda berumur 34 tahun semasa diangkat ke langit. Diriwayatkan bahawa 6 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, ibunya Maryam wafat pada usia 50 tahun. Manakala sahabat-sahabat yang disebut Hawariyun pula menyebarkan ajaran Nabi Isa alaihissalam secara sembunyi-sembunyi. Disebabkan pada ketika itu, para penguasa-penguasa melakukan tindakan-tindakan kejam ke atas pendakwah dan pengikut agama-agama Allah. Sekian sahaja sirah Nabi Isa alaihissalam. Dan pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah: yang pertama, kekuasaan Allah tiada batasannya, sehinggakan dia mampu berbuat apa sahaja termasuk mencipta Nabi Isa alaihissalam tanpa berbapa. Yang kedua, Allah Maha Berkuasa. Allah telah mengembalikan tipu daya dan perbuatan jahat Yahuda di atas pengkhianatannya sendiri, iaitu menukarkan wajahnya menyerupai Nabi Isa alaihissalam sehingga pihak penguasa dan orang kafir yang lain tidak tahu yang ditangkap itu Yahuda dan bukannya Nabi Isa alaihissalam. Jangan ketinggalan kawan-kawan untuk mengikuti sirah yang terakhir junjungan mulia kita Nabi Muhammad SAW dalam jilid